Waalaikumsalam. Pagi. 88 orang. Boleh tak bantu Kak Ayat keluar sekejap untuk broadcast team masing-masing? Masuk Zoom sekarang sebab sekarang adalah live. So you all boleh bertanya. Boleh, kita akan open Q&A. So nanti lepas Kak Ayat explain, Kak Ayat akan open Q&A. So you all boleh tanyalah. Waalaikumsalam Syikin. Apa khabar semua? Dah grab ke maskara pagi tadi? Cuba komen sikit siapa yang dah grab. Banyak tak? Berapa banyak order? Waalaikumsalam. Pagi Rafizan. Baru 90, tak sampai 100. Tak naklah kayak start. Kuning kan? Itulah pasal goal. Orang bisnes memang dia tak boleh lari dengan goal ni. Saya dah order 12 pieces dan grab mascara. Tahniah Syikin. Hai Teacher Nuraisa. Ada nama Teacher Nuraisa kat sini. Boleh dengar suara Kak Ayat dengan jelas? Komen sikit. Lighting okey ke tak? Suara boleh dengar dengan jelas tak? Jelas. Okey. Alright, jelas. Okey, so kalau jelas kita mulakan pagi ini dengan kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Tak pandang Kak Ayat pandang sofa. Itulah saja nak tunjuk kat korang ni. Sofa baru beli ni. Tu dia sofa baru beli ni. Tunjuk kat korang hasil bisnes Nuraisa ni. Kan? Tak mustahil suruh rumah pun boleh beli perabot-perabot mewah macam ni. Mewah. Clear sikit, sedikit clear. Alhamdulillah. Alright, so untuk topik hari ni Kak Ayat diberi tugasan untuk topik close sales dan juga close sale follow up dan juga upsell dan cross sale. Okay, so nanti Kak Ayat akan jelaskan terangkan dengan detail. After dah habis nanti Kak Ayat baru buka soalan, sebab nanti kalau kita ada soalan di tengah-tengah tu dia macam tak lancar kita punya proses pembelajaran. Okay, so sebelum tu Kak Ayat nak kenalkan diri. Minta maaf hari ni Cik Dira tak ada. Hari ni Cik Dira tak ada. Tapi kata slot training still berjalan dengan lancar juga walaupun HQ tak ada. Okey, tak sampai 90, baru 96 orang. Cepat-cepat broadcast lagi dan bagi tahu tim suruh masuk kita punya live hari ni, kita punya Zoom training hari ni sebab sekarang ni tengah live tau, bukan recording, bukan real live. So kita open untuk soalan nanti. Okey. So, sementara you all invite you punya team dan kawan-kawan tu, so Kak Ayat nak kenalkan diri dululah. So, mungkin ramai lagi yang tak kenal lagi kan? Atau ada tak yang first time baru join Zoom pagi ni? Atau baru first time tengok muka Kak Ayat ni? Kalau baru first time tengok muka Kak Ayat ni, mesti baru first time ni masuk kelas training HQ ni. Kan? Kak Ayat every month memang orang kata adalah muka Kak Ayat memang akan adalah. Okey, so Kak Ayat kenalkan diri. Hai Kak Salwa, waalaikumsalam. Mana lagi anak-anak tim ni, anak tim Mami ni tak ramai pun. Tak ramai pun. Mana ni nak kena piak telinga ni. Okey, so alhamdulillah dah 105 kita boleh teruskanlah. Okey. So nama penuh Nur Hayati binti Ishak, merupakan Master MBO. Okey, Master MBO yang baru ni, Master Nuraisa Business Owner. Kalau siapa tak tahu MBO tu apa, Nuraisa Business Owner, kita semua adalah business owner kepada company kita sendiri. Okey. So kan merupakan Master MBO Puchong Selangor. Okey. So Kak Ayat dah tahun depan tahun ni genap 5 tahun. Tahun ni genap dah 5 tahun lah, 5 tahun lebih dah nak masuk 6 tahun bersama Nuraisa. Alhamdulillah macam-macam lah Kak Ayat dapat sepanjang join Nuraisa ni. Antara ni lah sofa yang terbaru ni. Kak Ayat excited sangat nak tunjuk, nak share dengan you all ni. Bukan nak menunjuk, bukan nak riak, tapi nak bagi tahunya bila kita buat bisnes ni, kita fokus buat betul-betul, insya-Allah kita boleh dapat apa yang kita impikan tu. So impian kita tak adalah jadi macam angan-angan je kan. Tapi orang kata
You janganlah takut pula. Nak letak angan-angan tu takut nanti, nak letak impian tu takut nanti tak tercapai. Tak apa, just letak sahaja. So apa yang kita rasa, apa yang kita sebenarnya itu adalah doa sebenarnya tau. Kadang-kadang sebab apa kita tak dapat? Sebab kita tak minta. Kita tak minta dengan Allah. Macam mana Allah nak bagi, kita sendiri tak minta, betul tak? Okay. So Kak Ayat cerita sikitlah latar belakang Kak Ayat dalam Raisa ni. Kak Ayat bermula dropship juga tanpa modal, macam you all juga, semua kita bermula dengan dropship kan sekarang. Alhamdulillah tanpa modal. Kak Ayat bermula pada tahun 2016 selepas berhenti kerja. So Kak Ayat adalah seorang pegawai bank lah waktu dulu kala sebelum Kak Ayat join Raisa. So Kak Ayat bekerja sebagai executive bank dekat salah satu bank dekat area Puchong ni jugalah. So lama jugalah Kak Ayat kerja dengan Holian Bank tu. Dah sebut nama pula, nama bank pula. So lama jugalah, lebih kurang 9 tahun Kak Ayat join bekerja lah waktu tu. So waktu bekerja tu memang tak ada masa nak ber-FB ke, nak phone ke apa, memang tak ada masa lah. Memang fokus. Kak Ayat jenis orang yang fokus. Dari dulu kalau Kak Ayat kerja je. Kalau buat itu je. Kita akan buat komit, buat betul-betul. Itu Kak Ayat punya, orang kata apa? Kak Ayat punya habit lah. Kak Ayat punya habit tak reti. Sekarang dah berhenti kerja, sekarang dah full house. Sekarang dah jadi business owner. Orang kata business owner yang full time business owner selepas berhenti kerja. Sebab kita ni biasa kita dah bekerja ni kan. Kita dah biasa ada gaji kat tangan, dah biasa masuk gaji tiap-tiap bulan. So bila kita berhenti kerja, anak-anak dah ramai, dia macam tak best tau. Faham tak feeling tu? Bila kita dah berhenti kerja tu, feeling tu tak best. Tak ada duit kat tangan. Nak itu, nak ini tak boleh. Nak kena minta dengan suami. Memanglah suami bagi, tapi kita rasa macam tak puas, betul tak? Kita pun nak bagi duit dekat mak ayah kita semua kan? Alhamdulillah lah jumpa dengan Raisa ni, start jadi dropship, lepas tu naik jadi ejen. Ejen pun sekejap, dia jadi 4 bulan jadi ejen, lepas tu naik kepada stokis. And then stokis lebih kurang 2 tahun macam tu, dan upgrade pada masa stokis pada tahun 2019, Disember 2019. So Disember 2021 Kak Ayat dah 2 tahun menjadi masa stokis. Alhamdulillah. Tim Kak Ayat alhamdulillah setakat hari ini di sistem lah. Okey, di sistem 9,000 lebih. Dan alhamdulillah sales tertinggi yang Kak Ayat pernah capai, tim Kak Ayat, bukan Kak Ayat, sebab dia tak logik kalau kita buat sales seorang-seorang. Of course kita bersama tim lah. So sales bersama dengan tim paling tinggi pada bulan Ogos kalau tak silap. 290 lebih. Kak Ayat share. Kak Ayat punya sales paling tinggi. Belum masuk topik lagi ni share dulu. Kita mesti kena kenal dulu siapa yang, orang kata siapa yang akan memberi ilmu kat you all ni. You all mesti nak kenal dulu siapa kan. Orang ni betul ke nak share ilmu? Ada result ke tak? Dia pernah buat ke tak? Betul tak? Mesti kita nak tahu result orang tu. Sekejap. Kak share. Okay. Sales paling tinggi 200 berapa ya? Ni, sales paling tinggi 292,851 pada bulan 8. Alhamdulillah sales paling tinggi lah. Belum break lagi 300. Duk target 300K belum capai lagi, insya-Allah akan tercapai. Sebelum ni pun tak terfikir pun boleh buat 100,000, 200,000 sebulan kan. And then Kak Ayat pun macam orang lain, macam you all juga semua macam logik, macam apa, macam betul ke nak buat 1 juta kan? Kita punya impian tu nak capai 1 juta. Alhamdulillah tahun lepas Kak Ayat 800,000 lebih. Tapi untuk tahun ni setakat sekarang lah dah 1.6 lebih, 1.6 juta. Sekejap Ini Januari sampai Ogos. Januari September. Ni dapat beli kereta, hasil bisnes Raisa juga.
So dapat renovate rumah, hasil bisnes Nuraisa juga. So benda ni kita ada proven result. Kita ada proven result. So kenapa kita tak nak follow leader kita kan? So ni September punya gaji, sales 224,000, gaji 29,000. Kalau waktu bekerja dulu kayak kata kita punya gaji 4 angka je sebulan. Kalau 29,000 ni rasanya setahun punya gaji. Tapi dalam Nuraisa ni unlimited. You punya business, you nak berapa, you boleh, kita boleh kata tetapkan berapa yang kita nak. Sorry ya panjang pula mukadimah. Okey, ni bonus yang paling tinggi lah Kak dapat pada bulan 8 kalau tak silap ni, 39,000. Yang ni sale yang tadilah yang Kak share tadi tu 292,000, hampir 40,000 sebulan. Kan orang nanti orang tak percaya pula. Betul ke sale banyak-banyak tu kan? Inilah result-result dia. Sale banyak-banyak so kita dapat beli gelang emas lah macam-macam lah. Okey. So dah ready ke nak belajar ni? Dah ready ke nak belajar? Dah ready ke nak belajar? Komen sikit. Tak ada orang komen pun ke dah tidur semua ni? 132 orang ni. Siapa dah ready? Hai Kak Emma, mana anak cucu cicit ni? Tak masuk ni. Nisa kata dah. Okey, siapa excited nak capai jadi jutawan next year? So letak target siap-siap tahun depan aku nak jadi jutawan. Tak mustahil lah sebab sistem baru ni sangat-sangat mudah. Dia tak macam sistem lama. Sebab macam Kak Ayat dulu, sistem lama nak dapat 1 juta setahun tu agak susah. Tapi bila bila HQ dah tukar pada sistem baru ni, bermula pada bulan 4 kan? Bulan 4 tahun ni, bulan 6 kalau tak silap, setengah tahun, 9 bulan, 9 bulan. 9 bulan ke 6 bulan tak ingat dah, Kak dah capai 1 juta, tak sampai setahun. Sangat-sangat cepat sebab semua orang boleh naik tau. Semua orang boleh naik, siapa yang buat lebih dia yang akan naik dengan cepat. So siapa yang lambat tergedek-gedek dia akan tertinggal lah. Tak tidur. Okey. So kita masuk pada topik kita hari ni. Sorry admin kita share result sikit lah kan. Nanti kan betul ke speaker ni share ni, dia ni ada result ke tak kan? Ya je. Ajar gitu-gitu gini, dia pun tak ada result. Tak maulah macam gitu kan. So kita nak tunjuk ni proven success ni. So kenapa you all kena follow apa yang leader ajar? Sebab kami dah buat dulu. Sebelum you all buat, kami dah alami dulu, dah lalui jalan tu. So kami nak suluh jalan terang ni. Supaya you all tak tersesat jalan, supaya you all tak masa tu tak terbuang. Maksudnya sepatutnya you nak pergi ke KL dalam masa setengah jam dah sampai, tapi you tak nak follow Waze, you lalu jalan sini, jalan kampung lah, jalan itu, jalan ini, you sampai tapi orang sampai setengah jam, you 2 jam baru sampai. So lambat kan, so kita nak cepat. Okay, so topik kita hari ini adalah close sale close sales dan upsell. Okay. Alright, so sebelum tu Kak Ayat nak tanya, you all semua dah tahu kan nak posting dekat FB group, nak posting, so yang Ayat siapa nak tu kan, dah tahu kan? So kalau customer komen, macam mana you all nak jawab? Especially orang baru ni kan, customer PM, customer kata nak, macam mana, ada yang cakap, Mami macam mana ni, kita dah iklankan Ayat siapa nak, customer komen nak, nanti customer ingat nak free je. Kan? So ini step by step you all kena tulis Kak Ayat share ni step by step, satu persatu Kak Ayat share ni. Okay, so Kak Ayat tunjuk sikit. Kejap kita buka FB. Sorry sekarang ni bercakap serius ni mengah gila. Okay, Kak Ayat nak tunjuk. Kita buka FB. Okey. Tengok kat sini Ada orang ni dia post lipstick. Okay, contoh ni ayat dia contoh Siapa nak lipstick yang warna tahan lama, tidak mengeringkan bibir dan tidak menghitamkan bibir. So dia posting dekat grup Kundasang Info.
Okey, so nampak tu grup Kundasang Info. So contoh you apa posting ayat ni, tiba-tiba ada orang komen. Macam ni ada 53 komen. So kalau kita nak post dekat FB group pun kena tengok grup-grup yang ramai orang komen. Macam ni Kundasang Info, ramai kot yang komen 53 orang. So pergi post lah kat situ. Macam yang ni pun ada orang komen. Ni Kak punya posting lah. Kak posting dekat grup Suara Warga Jengka. Kalau suara tak dengar boleh komen Okey, so ada orang komen dekat sini. Ada orang komen nak, dia komen nak. So apa yang kita nak reply dekat sini? Kita nak tarik database tau. Kita nak tarik database, macam mana kita nak tarik database? Orang daripada FB ni kita nak tarik masuk dekat WhatsApp kita. So lebih mudah untuk kita closing di WhatsApp. Okey, so bila orang komen nak macam ni, kita terus tekan reply. Okey, so nampak tak apa yang Kak komen dekat situ? So Kak cakap terima kasih kerana berminat. PM saya untuk keterangan lebih lanjut. So letak link WhatsApp kita. Letak nombor phone WhatsApp terus. Ya, betul. Dekat posting jangan letak Kak cadangkan macam ni tau. Kalau dekat posting tu jangan letak link WhatsApp kita. Sebab apa? Kalau kita dah letak link WhatsApp siap-siap dekat posting tu, faham tak? Customer tak akan pergi komen dekat posting kita. Bila tak ada komen kat posting kita akan ke bawah. Sebab orang dah klik komen tu. So, bila ke bawah, so orang dah tak nampak dah posting kita. Kita nak orang komen banyak-banyak macam ni tadi. 53 komen. Bila orang komen je, posting kita akan naik. Bila orang komen je, posting kita akan naik. That's why kita bagi tahu, jangan letak harga. Dekat gambar tu jangan letak harga sebab kita nak orang komen. Bila orang komen, posting kita akan naik. Kalau tak ada orang komen, itu yang jadi. Saya dah posting lah, tak ada orang komen pun klik-klik sebab posting awak dah ke bawah. Posting awak dah ke bawah. Orang sekarang kan online ni sangat-sangat agresif. Orang sangat-sangat ramai posting dekat FB kan. So bila orang FB, bila orang posting, you dah posting dah. Lepas tu bila orang posting you dah ke bawah. Lepas tu banyak-banyak dah ke bawah lah. So ini cara kita nak naik ke posting supaya orang komen. That's why kalau kita tengok ayat-ayat yang founder kita share, siapa nak tu, memang untuk tarik orang komen dekat FB dekat posting kita supaya naik, posting kita tu naik dekat atas. Faham tak? Dah hilang dah. Kat mana dah tadi? So, bila orang komen nak tadi, you terus pergi reply, hai, terima kasih kerana berminat, terus letak link WhatsApp kita. Okey. Sekejap ya. Hilang dah tadi. Mana dah? Ni. So, macam ni pun dia pun letak link WhatsApp dia jugalah. Ni dia pun letak juga. Dia tak letak di WhatsApp. Tak tahulah siapa punya posting, tapi kalau Kak punya posting, Kak akan komen kat situ. Kita tekan reply yang dia komen nak tu. Lepas tu kita letak link WhatsApp, letak slash apa produk yang kita promote tu. Contoh kita promote lipstick kan, so kita lip tint. So kita slash lip tint. So nanti bila dia klik dekat WhatsApp ni, nampak tak? Dia terus masuk dekat WhatsApp. Dia terus lip tint macam ni. So customer pun tak perlu, macam kita lah sebenarnya, customer pun tak suka, macam Kak tak suka save nombor orang, Kak tak suka nak kena pergi save dulu baru boleh WhatsApp kan, betul tak? Kalau WhatsApp ni kena save dulu baru boleh WhatsApp. So bila link macam ni orang lebih mudah terus masuk dekat WhatsApp kita. So bila masuk lip tint macam ni, so kita terus boleh reply customer punya PM tadi tu, dan nombor dia kita boleh save siap-siap. So kalau siapa perasan, minggu lepas kayak ada share pasal WhatsApp business. Siapa join kelas pukul 3 petang WhatsApp business. So untuk close sales ni sangat-sangat penting speed masa untuk you reply tu. So kalau sesiapa yang belum lagi install WhatsApp business, you all kena install sekarang sebab sangat-sangat membantu tau. So bila orang klik, Kak tak nak cerita detail sangat pasal WhatsApp business sebab dah share hari tu dekat grup dekat HQ training pukul 3. So siapa yang tertinggal tak tengok, you all boleh tengok balik dekat FB group ni dekat Nurasan online training new member. So you all boleh scroll balik lah, cari balik yang Kak sharing hari tu. Siapa yang HQ punya training tu semua boleh tengok balik. Siapa yang terlepas Zoom boleh tengok balik dekat ni Nuraisa online training new member. Siapa yang belum masuk lagi grup ni, join sekarang, okey?
request masuk grup ni dulu, tunggu HQ approve baru boleh ni. So you boleh tengok semua training-training dekat dalam ni. Tengok tengah live sekarang pun ada ni. Zoom sekali dengan live, boleh tengok sekali terus kat sini. So mana yang tertinggal semua tu you all boleh scroll balik, cari balik kelas mana yang tertinggal. You boleh tengok balik. Okay? So untuk WhatsApp business ni, bila orang PM, okay, contoh macam ni kan. Bila orang PM kita, dia akan auto reply. You set greeting. Okay, you set greeting. Contoh sekejap. Ini customer-customer yang banyak dah close jugalah. Okay. Okay, macam ni kan. Orang yang ni customer tanya pasal shampoo. Lepas tu customer ni kan bila dia PM macam kita lah. Kita PM tu kita dah berminat. Dia ada macam-macam orang tau. Ada orang dia memang dah nak beli dah. Ada orang dia nak survey harga saja. So macam-macam orang. So kalau dia memang dah nak beli, itu adalah orang kata bonus rezeki you all lah, senang closing lah. Ada orang dia nak survey dulu, gaji tak dapat lagi. So dia PM dulu tanya harga. Ada juga yang macam tu. So bila orang PM macam ni, dia akan auto keluar greeting. Nampak tu? Assalamualaikum, hai cik puan, apa benda-benda semua tu. Kita dah set dah dekat greeting WhatsApp business. Dia akan auto keluar macam ni. Jadi customer tak sempat nak sejuk lah. Sebab kita kita punya apa, dia macam robot auto reply. Dia auto reply. Dapat tak? Link katalog macam mana nak set tu. Tu kena tengok dekat training hari tu, dekat training 3 petang hari tu. You kena install WhatsApp business, okay? You kena install WhatsApp business, pergi dekat kejap pergi dekat titik 3 ni, business tool. Lepas tu greeting message. So kita boleh set apa saja yang kita nak tulis greeting lah. Okay. Alright. Boleh jelas setakat ni? Okay. So itu mukadimah lah, pengenalan. Okay. So untuk closing, untuk close sales ni, kayak ada 1, 2, 3, 4, ada 5 atau 6 point. Ada 1, 2, 3, 4 point. Sorry, ada 4 point untuk close sale, okay? Boleh nak greeting message Kak Ayat? Boleh, nanti Kak Ayat share, okay? So, tip yang pertama, tip close sales ni, yang pertama adalah closing rate. Kita mesti tahu closing rate. Okay, closing rate macam ni tau. Okay, Kak Ayat share sikit. Kita pergi contoh, Kak Ayat bagi contoh, Contoh, kita dapat 50 leads masuk. So untuk orang baru semua mungkin tak faham leads tu apa, customer tu apa. So dia ada 3 sebenarnya. Leads adalah belum jadi customer lagi. Dia baru masuk, baru nak tanya. Itu kita panggil leads. Kalau dah close, kita panggil customer. So kalau customer dah repeat order, kita panggil client. Dapat tak 3 point tu? Tulis, catat. Belajar ni kena tulis. Kalau dengar je nanti balik dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. So you kena tulis. Okay, so ada 3 jenis 3 jenis kita panggil leads ataupun prospek lah. Yang belum close lagi, yang duk tanya-tanya tu yang masuk dekat database kita. Yang kedua customer tu kalau dah close kita panggil dia customer. Customer yang repeat order dengan kita, dah beli berkali-kali, itu klien kita. Okay? Klien kita. Alright. So katalah you masuk 50 leads. Okay, cara nak kira closing rate closing rate. Sorry lah tulisan huduh sikit. Closing. Buruk benar tulisan. Closing rate. Buruk benar tulisan Okay. Sekejap. Buruk benar tulisan ni. Closing rate. Okay, closing rate ni. So macam mana kita nak tahu berapa rate closing kita? Contohlah kita ada masuk 50 leads. Okay, 50 yang komen-komen masuk tu kan, yang komen nak apa semua tu, lepas tu diorang PM, lepas tu ada yang tak close, ada yang close kan. So katalah 50 leads yang masuk, 10 sahaja yang close. Okay, so contoh 10 sahaja yang close. 10 you bahagikan dengan 50, you darabkan dengan 100. So you akan dapat berapa you punya closing rate.
Okay, so you dapat lebih kurang 20%. So 20%. Kalau 50 leads masuk, 10 orang yang close. So kita boleh nampak terus tau. Kalau aku nak 20 orang close, aku kena 100 orang leads masuk. So maksudnya you kena posting lebih banyak lah. Faham tak? Jelas tak setakat ni closing rate tu? So kita boleh terus baca tau. Kita boleh terus baca berapa kita nak. Kita nak 30. Kita nak 30. 30 yang close. So you kena darab dengan 3. 150 leads kena masuk. So kalau 150 leads, berapa kali posting you kena posting? Kalau 50 leads yang masuk ni, you posting berapa? Katalah you posting 100 kali sehari. So you kena double lagi lah. So kita boleh buat kira-kira. Lepas tu boleh buat tindakan terus. Ni dia main posting je kan. Boleh je, dekat IG pun boleh. Dia main posting je, main buat je itu yang jadi tak bertambah kita punya sales tu. Kita punya customer tu tak bertambah, faham tak? So first kena tahu closing rate kita. Maksudnya kat sini closing rate kita hanya 20%, kecuali kalau kita 50 semua 50 close. Tapi biasa tak mungkin lah, tak semua akan close lah. Dia dalam 10 atau 20% macam tu je. Kalau power sangat pun 50%. Dia tak mungkin 100% closing. Itu memang dah terror betul lah. Okay, sebenarnya ayat closing sales ni sebenarnya dia tak ada ayat yang spesifik pun sebenarnya. Dia tak ada ayat spesifik, tak ada. Oh, kalau you guna ayat ni, you mesti close. Tak juga sebenarnya. Sebab ada cara-cara dia juga. Nanti Kak akan share, okay? So, untuk closing rate ni boleh jelas, clear tak? Boleh jelas, Kak pergi ke point yang kedua. Okay. Pergi. Tak Angah, pergi adik main. Pergi adik main dulu. Okay, clear Kak Emma. Alright, tip yang kedua adalah speed. Okay, speed. Kepantasan. Yang tadi Kak dah share juga, masa respon tu sangat-sangat penting lah. Okay, masa kita respon. Kalau customer PM kita lambat respon, customer akan pergi PM orang lain. Seller rasa kan ramai. That's why sangat penting untuk you setting greeting tu. At least kalau kita lambat reply pun, greeting tu akan auto reply. Greeting tu akan auto reply. Ada hari tu Kak letak Kak punya greeting tu kan ada link daftar ahli kan. Kak Angah, bagi adik main kejap, mama tengah buat kerja ni. Kejap lagi Kak Angah main pula. Bagi adik kejap. Anak ramai macam ginilah. Anak ramai macam gini. Cuti sekolah pula tu kan. Melayankan dia orang, bagi dia main game dulu kejap. Sementara mama dia nak buat kerja ni. Okay. So, sorry tadi kita pergi pada speed. So, ada team kayak dia share link auto reply greeting tu, kayak set kat situ. Nak jadi ahli, daftar, apa-apa kita copy link dekat kita punya website tu kan. So, ada yang close tau, ada yang customer terus daftar dekat sistem, dekat link tu. Shh. Kak Angah dengar cakap mama, Kak Angah? Kejap Kak Angah, bagi ada rumah kejap. Isi mama tu buat kerja ni. Tapi lah. Kejap lah Kak Angah, yang pula mama tu buat kerja tu. Isi adik macam mama. Boleh saya suruh adik main. Sorry. Halah. Anak ramai beginilah kita. Okay, so tadi mana speed? Sorry. Aduh, hai. Itulah. Macam-macam dia orang ni mengganggu kerja kan. Bagi dia main game sekejap supaya dia orang tak ganggu kita ni sekejap. Okay. So tadi tip yang kedua adalah speed tadi. So masa respon tu sangat-sangat penting. At least kalau kita lambat, kita ni bukannya selalu pegang phone dekat tangan kan. Kadang nak pergi masak lah, tengoklah dengan anak-anaknya lagi. Macam kayak macam ni lah. Siapa serumah dia tahulah macam mana kan. Bukannya phone tu 24 jam kat tangan kita. At least bila you ada WhatsApp business greeting ni, dia membantu, sangat-sangat membantu tahu. Saya baru syarat mengandung. Kan, ni Kak pun sama ni tak larat ni, pregnant juga. Okay. Lepas tu, selain pada greeting WhatsApp tu juga, Kak Ya nak share satu tools juga yang memudahkan untuk kita nak closing.
ayat-ayat yang biasa kita gunalah. Okey, clipboard. Siapa pernah dengar clipboard? So ini adalah sangat pantas juga, kita tak payah nak type satu-satu. Maksudnya kita dah type, dah siap-siap, dah kita copy, kita simpan dalam clipboard. So dia sangat mudah, sangat cepat, sangat efektif. Sebab customer ni bila dia dah PM, dia dah berminat, sama ada dia memang nak betul-betul dah nak beli ataupun dia nak survey harga ke apa, dia memang dah berminat lah. Cuma cara kita servis dia, kalau kita pantas servis dia, kita servis dia bagus, so dia akan beli dengan kita. Itu sangat penting, closing rate, closing sales ni sangat-sangat penting. Orang kata kalau dari segi servis kita, daripada servis kita respon dia kan, kalau macam kita lambat ke apa ke, dia akan pergi cari seller lain. Seller Nuraisa ni ramai, so cari sesuatu yang kenapa customer kena grab dengan kita, so kita jaga part servis tu, jaga part servis. Okay, so kan nak tunjuk sikit clipboard Okay, so untuk clipboard, you all boleh buka dekat WhatsApp ni juga. Ya. You all boleh buka dekat Okay, you all boleh buka dekat WhatsApp ni. Okay, so contoh Okay. So clipboard ni kalau kita copy, dia akan auto masuk dekat clipboard. So supaya kita tak nak ayat tu hilang, kita kena pin dulu. Oh, teacher awak newbie. Okay, so nampak tak dekat phone tu, you nampak tak dekat simbol-simbol dekat bawah tu, ada tulis gift, ada macam buku nota tu kan. So clipboard dia ni dekat nota ni, buku nota, you klik dekat situ, dia akan keluar apa-apa saja yang kita, ayat yang kita copy, dia akan keluar kat sini. Ni kayak copy link Zoom apa semua, dia akan keluar dekat clipboard ni. Tapi kalau ayat yang selalu kita nak guna tu, kita pinkan dia supaya dia tak hilang. Sebab setiap kali kita copy kan dia masuk ayat baru dekat clipboard. Faham tak? So supaya dia tak hilang, kita pinkan dia, macam save lah dia kat situ. Contoh macam ayat-ayat yang selalu kayak guna, macam contoh kayak lebih prefer pada prefer kepada recruitment lah. Contoh kalau ada orang nak daftar jadi dropship, ni ayat dia kan. So kayak just tak payah tarik lah, klik kat sini je. Kita klik ni, kita tak perlu nak tarik pun. Dia dah keluar dah, so you tak perlu nak tarik satu-satu. Nampak tak? Orang daftar, so kita minta maklumat. Ini clipboard. So cara dia macam mana you nak simpan dekat clipboard, you kena tarik dululah. First memang you kena tarik lah. Mula-mula tu. You copy dekat sini. Okay, tekan copy. Okay, nanti automatik dia akan naik dekat sini. Bila kita copy, dia akan naik ayat yang kita copy tu kat sini. So kita tak nak dia hilang, kita klik dekat sini lama sikit, dia akan keluar paste, pin, delete. Okay. Ada kat keyboard, yes, dekat keyboard masing-masing, semua phone ada. Tapi dekat iPhone, saya tak tahulah, iPhone tak pernah pakai, ini Android lah. Okay, so kita pin je, so dia takkan hilang lah kat situ. Dia akan ada je kat situ. Ayat yang biasa kita guna, macam yang ni ayat kita biasa guna. Tak adalah kita nak cari-cari ayat, nak pergi copy apa semua kan. Ayat selalu kita guna tu, kita save dekat tu. Kalau nak minta share message tu. Message mana? Message mana? Yang mana sayang? Message mana tu? Kayak share dekat ni lah, dekat message nanti. Kat mana tu? Message mana? Yang clipboard? Yang ni ke? Yang ni ke? Nak ayat ni ke? Okay, so untuk siapa nak ayat ni, kayak copy. Okay, so kayak sharekan dekat komen lah. Mana dah kita punya komen tu? Dekat chat. Ayat yang ni ke? Boleh copy ayat yang tu. Dapat tak? Boleh? Tadi nak ayat mana? Ayat yang greeting ke? Kejap kat copy ayat greeting. Kesian korang. Okey, kejap kita ambil ayat greeting. Ada yang nak ayat greeting tadi. So you boleh edit sendirilah nanti.
link daftar tu kena letak link sendiri, jangan letak link kat ayat tu nanti terdaftar bawah kat ayat tak tahu. I tak tahu kan. I tak tahu dah daftar dah bawah I. Gitu. Okay. So dapat So sangat-sangat penting untuk orang kata closing rate ni. Closing rate pula. Speed tu. Supaya bila kita cepat respon, so customer pun happy, customer tak adalah nak pergi cari seller lain lagi. Lambatlah seller ni. Customer kadang-kadang nak cepat kan. Macam kita lah. Lambatlah pergi cari seller lain, ramai lagi seller lain kan. So sangat-sangat penting untuk jaga speed tu. Okay. So tips yang ketiga adalah fokus utama kita lah. Fokus utama of course lah beri masa respon tu kena cepat dan pantas dan kena bagi tahu ayat, ada ayat special untuk puan sahaja. Katalog dah tak boleh buka, nanti boleh edit lah. Sebab HQ tak bagi lagi link katalog yang baru. So mungkin boleh letak katalog channel Telegram ke apa ke. So you all boleh edit sendirilah. Okay. Nama semua nanti boleh edit. Okay, nanti kalau kita bagi tahu dia kan, kalau dia tanya, okay, saya nak order lipstick ni, berapa harga dia ada masa-masa dia closing juga sebenarnya. Dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat closing. Ada peringkat awal, peringkat semasa dan peringkat akhir. Ada berperingkat-peringkat juga tu. That's why ada yang share, pernah dengar tak? Teknik 7 saat closing. Dalam masa 7 saat je boleh closing dengan cepat. Memang nak cepatkan, kita nak bagi cepat-cepat close lah. Okay, so kita bagi tahulah. So untuk masa closing tu, untuk awal tu kita jangan terus bagi tahu harga lah. Jangan bagi tahu harga terus. Biasanya kita contoh customer pergi, kan kita bagi dekat FB tadi kita komen kita punya link WhatsApp, contoh di komen lipstick. Lepas tu dia tanya harga berapa. Okey, baik, terima kasih kerana menghubungi apa semua tu kan, auto reply tadi kan, auto reply kita punya greeting tu. Lepas tu sebelum tu boleh tak saya tahu nama Cik Puan, dan dari mana of course kita nak tahu dia nama dia, orang yang bercakap dengan kita nak tahu nama dia siapa. Dan kita janganlah sis je panggilkan. So tak mesra lah kat situ. So kita bahasakan nama kita lah lebih mesra. So bila dia dah bagi tahu, okey nama saya Kak Shima, contoh kan. Nama saya Kak Shima. Okey Kak Shima, sebut nama dia. Apa ayat-ayat kita nak tulis tu, sebut nama dia supaya lebih dekat, lebih mesra. Kita nak lebih mesra macam tu. So awal tadi tu jangan bagi tahu harga dulu, sebab kayak yakin ada orang yang baru-baru kan, bila customer tanya harga terus bagi tahu harga. Lepas tu customer dah klik dah. Jadi tak close lah. Kita okey, lipstick berapa harga? 24. Dah habis. Habis dah. Kita pun dah tak tahu dah nak masuk macam mana dah. Customer pun dah senyap dah. Kan? So tak ada kemesraan kat situ. Tak ada kemesraan. Okey, so dapat tak tadi yang peringkat pertama, peringkat awal tu. So jangan terus bagi tahu harga, sesi perkenalan dulu. Lepas tu dia cakap, kan? So dapat belajar sesuatu pagi ni. Kan? So bila tanya lipstick harga berapa, okay, sebelum tu boleh saya tahu nama dan dari mana ya? Lepas tu dia cakap lah nama sekian-sekian. Okey, lepas tu kita bagi tahulah kelebihan lipstick tu. Kelebihan lipstick ni. Ada masalah bibir, ada masalah apa. Okey, nak kata nama dia Kak Shima. Kak Shima ada masalah apa? So di situlah contoh dia kata ada masalah bibir kering ataupun bibir gelap ke. Lepas tu kalau kita ada experience sendiri, kita cerita experience kita sendiri lebih sampai tau. Okey, saya dah pakai katalah bibir saya pun kering juga. Tapi janganlah buat cerita pula tak pakai, tapi buat cerita kononnya pakai. Janganlah macam gitu, menipu pula. Kan? Ini Kak cakap kalau you dah pakai lebih baguslah. So saya cakaplah saya pun ada masalah yang sama, bibir kering juga. Ni contoh ni ayat Kak bagi contoh. Saya pun ada masalah bibir kering juga. Pakai dalam masa seminggu dia gelupas, lepas tu
lama-lama pakai dah jadi elok dah. Suami pun pakai juga. Contoh lah kan tu. Tapi story yang kita nak cerita tu, jangan story yang palsu lah. Cerita yang betul. Kalau kita tak pernah pakai, so kita cari testimoni. Contoh ada testimoni. Okey, ni ada customer kita bagi feedback. Dia ada masalah bibir kering juga. Dia pakai dah okey dah. So kalau you tak pernah pakai, you ambil testimoni tu, cerita dari testimoni tu. Yes, jangan tipu, okay? So kita nak yang real punya story lah. Kalau you tak pernah pakai, you pergi cari testimoni. Testimoni, cerita testimoni customer saya ni. Okay, nak contoh dekat testimoni kan, kadang-kadang macam tim Kak Ayat, kita ada letak nama tau testimoni. Sekejap share sikit. Contoh. Mana dah? Okey. Oh, ni tak ada nama je. Lipstick ada tak? Mana yang baru Macam tim Kak Ayat ada edit ada letak nama juga selalunya. Kalau ada nama lagi bagus, kita sebut nama dia. Ni, contoh Kak Emas. Ni customer kita Kak Emas, dia share, dia kata dia mengalami ada masalah rambut gugur juga. Lepas tu dia pakai shampoo ni dah okey dah. So kita cerita dari testimoni tu. So customer lebih confident lah. Okay, so dapat tak? Kena tahu juga apa masalah customer. Kenapa customer nak beli produk kita. Jangan nak lipstick, nak berapa, kena tahu juga dia nak beli tu mesti dia ada something kan, dia mesti ada masalah. So produk yang bagus adalah produk yang boleh menyelesaikan masalah. Gitu. Okay, so dapat sesuatu kat sini. So untuk yang itu awal lah. So untuk yang peringkat semasa tadi tu, kita kena kuasai perbualan. Kuasai perbualan. Kadang-kadang customer blue tick kan, betul tak? Prospek tu blue tick. Betul kan? Customer blue tick. Macam mana kita nak bagi customer tu supaya dia ada respon dengan kita. Maksudnya bercakap dengan kita adalah kita asyik bagi kelebihan produk, bagi tapi customer satu pun tak respon. So macam Kak tak suka macam tu. Kak nak dia respon supaya ada two-way communication. So caranya macam mana kita nak kuasai perbualan tu, setiap ayat yang kita bagi tu, dia tak ada ayat spesifik tau. Kayak bagi tahu dia tak ada ayat spesifik. Setiap ayat yang kita share, yang kita nak bagi tahu dia tu, kita akhiri dengan soalan. Kita akhiri dengan soalan. Contoh, contohlah customer kata, contohlah yang ni, customer kata apa? Dia kata, macam mana nak cakap Kita akhiri dengan soalan. Macam tadilah. Sis ada masalah, Kak Shima ada masalah apa ya? Ada masalah apa ya? Ada masalah bibir kering ke? Maksud kita ada soalan dekat situ supaya kita nak dia cerita apa masalah dia. Gitu. Yes, kita ask question apa masalah dia tu. Okay, so lepas tu ada juga customer respon, dia kata mahal lah, saya tak ada duit lagi nak beli. Ada juga kan yang komen, yang respon macam tu kan. So kita jangan cakap customer ni kedekut lah. Memanglah kau nak murah-murah, kau belilah pasar malam. Kan kita pula macam gitu kan. So kita iakan apa yang customer cakap, tapi kita tak setuju dengan apa yang dia cakap. Faham tak? Kita apa kata? Kita iakan, tapi kita tak setuju pun cara dia apa yang dia cakap tu. Contoh macam ni, dia kata mahal lah, saya tak ada duit nak beli, ataupun macam itulah dia kata mahal sangat. So kita cakap macam ni, betul tu puan, saya faham memang mahal, tapi kualiti, tapi produk kita berkualiti sebab tu mahal. Faham tak? Nampak tak situasi kat situ? Kita setuju apa yang dia cakap, tapi kita macam mana nak cakap, kita bagi tahu kenapa benda tu mahal. Kenapa barang tu mahal? Contoh di DMC kan, harga 47, dia kata mahal lah, kalau dekat luar tu 20 pun ada. Lepas tu kita cakap lah,
Betul, memang mahal tapi produk dia berkualiti. Okey, puan boleh tengok bahan-bahan dia macam mana. Lepas tu foundation ni pula 3 in 1. Ada foundation, ada bedak, ada apa? Concealer 3 dalam 1 dah. Kalau kat luar puan kena beli satu-satu. Kalau satu-satu dah lebih mahal lagi daripada ni. Kan? Kita bagi tahu apa kita punya unique point, USP. Kita panggil USP, unique selling point. Apa keunikan produk kita tu, kenapa dia mahal. Of course, orang kata ada something lah kat situ, tapi kita kena iakan dululah. Betul puan, memang mahal, saya faham tu. Tapi produk ni berkualiti, menggunakan bahan-bahan ni. Contoh, ada marula oil lah, ada ini, ada banyak bahan-bahan yang berkualiti. Lepas tu ada 3 in 1, tak perlu nak beli satu-satu, dah bedak dah, tak payah nak pakai bedak dah. Foundation siap dah, semua dah. Gitu. So dia akan terasa nak belilah macam tu. Kita rasa nak beli tak macam tu? So bila kita tengok kelebihan produk tu, harga kita dah tak tengok sangat dah. Setuju tak? Siapa setuju dengan Kak Yat? Komen sikit. Siapa setuju dengan Kak Yat? So bila kita tengok banyak kelebihan produk ni, patutlah mahal. So customer tak teragak-agak untuk membeli dah. Kan? Jadi ahli dah. Yes. Ini yang selalu Kak Yat tekankan. So bila close, cepat-cepat kita convertkan terus jadi ahli. Okey. So kita cakap gini-gini, lepas tu boleh terus sambung. Okey, untuk harga lebih jimat, sis okey, Kak Shima boleh daftar, kita sebut nama dia Kak Shima boleh daftar jadi ahli. Percuma je daftar jadi ahli, so harga ahli sekian. Ni harga jual sekian. Kalau tak nak jual, nak pakai sendiri pun boleh. Kalau nak jual, boleh dapat income. Gitu. So, dapat 2 dalam 1. Dapat custom, dapat jual, and then dapat ahli dropship juga. Ada barang sampai pula. Okey, dapat So, itu peringkat semasa. Sekejap. Tak apa, letak di atas tu. Ya. Terima kasih. Ya biasa kalau apa tengah live, tengah Zoom, ada orang datang lah, ada itulah inilah kan. Alright. So itu peringkat semasa lah. Okay, peringkat terakhir, ada peringkat last sekali, of course lah closing lah. So bila dia kata okey lah, saya naklah satu. Okay, saya naklah satu. Wah, terbaik. Saya akan terbaik Kak Shima. Saya akan proceed offer Kak Shima, saya akan proceed order Kak Shima ni. Okay, so Kak Shima boleh isi detail ni lah untuk saya post hari ni. Okay, ni nombor account apa semua-semua. Gitu. So dah closing. Dah habis dah topik closing. Habis dah. boleh balik. Jelas tak setakat ni? Okay, so dah habis dah topik closing sis. So topik follow up pun sama sebenarnya. Follow up untuk follow up yang customer belum close tadi. So kita boleh okey, sekejap Kak tunjuk. Clear tentang close sale ni, lepas ni dah tahu dah cara jalan macam mana nak close sale. Jangan customer bagi tanya harga, terus bagi harga. Salah cara tu So customer tak nampak kelebihan produk kita tu. Produk kita dah bagus dah sebenarnya. Dah murah dah kalau nak compare dengan produk lain. Kalau tengok macam lipstick matte tu kan. Kita punya produk tak sampai 30 RM pun. Kalau dekat luar kualiti macam tu 100 lebih tau sebatang. So kalau kita terus je bagi harga, orang tak nampak kelebihan produk tu, orang tak nampak kualiti produk tu. So dia jadi macam tak apalah. Tengok-tengok je lah. Macam tu lah. Nombor account saya, nombor account. Nombor account. Alright. Okay. So yang kedua adalah follow up. Cara nak follow up. Okay. So cara follow up. Cara follow up dalam WhatsApp business minggu lepas saya ada share juga cara macam mana kita nak follow up lah. Ada 2 lah, follow up customer yang belum close dan juga kita follow up customer kita kalau ada produk-produk baru, so kita boleh follow up dia orang lah. Okay, so untuk ada sales apa semua, so kita boleh follow up. So untuk
untuk apa yang belum close tu, kejap untuk yang belum close, so kita pergi dekat, okay, so minggu lepas Kak ada share WhatsApp business. So you boleh macam Kak yang mana tak close tu, Kak akan labelkan customer tu. So kita label customer tu, contoh kita label customer tu. Sekejap. Tadi baru prospek masuk satu, petang ni nak datang ambil shampoo tadi tu lah. Mana? Tu duk sebut nama Kak Shima je tu. Sebab prospek tadi tu adalah nama Kak Shima. Mana dia? Okay. Alright. So ini yang apa tanya shampoo tadilah. Okay, so Kak dah close 2 botol shampoo. So petang ni datang ambil. Okay, so dia belum bayar lagi kan. So kita klik dekat sini. Ini untuk WhatsApp business saja ada dia punya tools ni. So pergi dekat label check, dia belum bayar lagi. Dia pending payment. So klik sini pending payment. So apa-apa yang pending kita boleh label. Senang untuk kita follow up. So cara nak follow up adalah kita pergi dekat labels. So kita tengok. Oh, pending payment ada 5. Ada 5 orang yang pending payment. So klik dekat sini. Kak Shima yang belum bayar lagi. Oh, ada juga ni. Lepas tu adalah beberapa orang yang belum payment lagi kan. Contoh. So kita senang lah nak cari. Tak adalah kita nak scroll. Siapa Kita dah ada orang kata tools yang free dekat sini. So kita gunakan semaksimum yang boleh. Tak perlu kita nak tulis-tulis, nak nota-nota bagai lagi kan. So senang untuk kita follow up. So kita follow up lah. Kalau yang mana belum close lagi tu, contoh customer tanya lipstick, tak close lagi, customer tanya harga, lepas tu dia diam pula kan. So macam mana cara kita nak follow up dia? So cara yang pertama, kita boleh orang kata create urgency. Kita boleh create urgency. Maksudnya kita suruh customer bayar cepatlah hari ini. Tapi kita bagi offer something kat dia. Itulah nanti boleh tengok balik, yang mana tak faham boleh tengok balik ulangan dekat grup FB Nuraisa Online Training New Member. Okay, so boleh tengok balik kat sana lah. Boleh repeat tengok balik. Bila kita teknik pertama adalah teknik create urgency untuk yang follow up tu. Contoh, contoh yang pertama, you boleh guna ayat ni, contohlah kan. Assalamualaikum, hai Kak Shima. Kak Shima nak tanya, ataupun tak cakap nak tanyalah. Assalamualaikum, hai Kak Shima. Hari ni kita ada postage. Nak join sekali tak? Tu sekali kita follow up. Sebab kadang-kadang customer ni dia bukan tak nak bayar. Lain Dia bukan customer dia tak nak bayar, kadang-kadang dia terlupa. Macam Kak sendiri, kadang-kadang PM dekat FB ke mana-mana PM nak beli, terlupa nak bayar kan. Kita ni lupa nak bayar, sibuk buat kerja dah lupa dah. Lepas tu ada yang cakap lupalah nak bayar kan. Lupa nak bayar, so dia akan payment lah. Kalau kita sekali kita follow up tu, dia masih lagi blue tick, dia masih lagi orang kata tak respon, so kita bagi lagi teknik pre-urgency lagi. Hari ni kita ada postage, mungkin 2 hari ke 3 hari lepas tu kita PM lagi, so follow up lagi lah. Bagi tahu. So hari ni kita ada offer free postage. Free postage untuk pembelian berapa, contoh 100 ke atas ke berapa ke tak kisah, terpulang pada you all. Tapi dengan syarat payment hari ni sahaja. Kita offer free postage. Sempena apa-apa. Contohlah sempena birthday you ke, birthday anak ke apa ke, terpulang masing-masing lah. So itu teknik urgency. Untuk kita close sales. Dan juga lepas tu kalau customer tak respon juga, mungkin customer ni tak ada duit kan. Kalau dia ada duit, dia terlupa, dia dah bayar dah, mungkin juga dia tak ada duit. So kita follow up yang 3, so kita boleh follow up. Assalamualaikum, hai Kak Shima. Kak Shima masih berminat lagi tak dengan item ni? Sebab stok ni tinggal dah tak banyak dah. Urgency juga sebenarnya tu. Stok ni tinggal dah tak banyak dah. Kalau Kak Shima masih berminat, Kak Shima mungkin gaji tak dapat lagi ke apa, Kak Shima boleh booking bayar deposit ke dulu untuk saya lockkan harga ni. Sebab nanti harga dah naik dah lepas ni.
Promo ni hanya untuk hari ni. Contoh kita kan ada promo 3 hari tu. Contoh promo last hari ni dah. Kalau apa Kak Shima masih berminat dengan lipstick ni, ya, dengan harga ni lock deposit dulu RM10. Lepas tu saya akan lock dengan harga ni. Nanti dah ada duit bayar full baru saya akan post. Nampak tak kat sini? Nampak ke tak nampak? Nampak ke nampak sangat? Clear tak? Banyak cara untuk kita follow up. So jangan customer dah tak close, kita pun tak follow up. Sayanglah. Sebab nak dapatkan prospek pun tak senang tau. Tak senang nak. Customer kadang-kadang prospek dekat FB, kita suruh dia dia PM nak apa semua tu. Kadang-kadang kita bagi link, dia tak klik pun link tu, ada juga tau. Ada juga yang tak klik. Kan? So bila dah masuk, kita dah dapat dah database, sangat rugi kalau kita tak closekan dia. Okay? Yang penting jangan lupa minta prospek tu simpan nombor customer kita dan kita juga simpan nombor customer kita tu. So dua-dua mesti simpan supaya next time kita nak buat broadcast dan kita nak buat WhatsApp status supaya dia nampak kita punya status. Satu-satu cara macam mana kita nak customer kita bertambah. Okay? Kita nak kekalkan customer sedia ada dan kita nak customer baru untuk cara untuk kita naikkan sale. So untuk customer baru, of course kita kena minta orang baru tu save nombor kita. Jangan lupa, you mesti minta orang save nombor kita. Kalau tak save nombor kita, broadcast kita buat pun sia-sia, tak sampai. Kita buat WhatsApp status pun dia tak boleh nampak. Okay? So sangat penting, prospek kita tu yang masuk, leads masuk tu, minta dia simpan. Kalau tak close pun tak apa. Okay, Kak Shima boleh tak save nombor yat ni. Next time kalau ada promo apa-apa senang nak bagi tahu. Kita bagi tahu lah apa-apa. Kalau ada promo ke apa-apa ke, kita bagi tahu senang nak sampai. Kalau tak nanti kita bagi tahu tak sampai message ni. Bagi tahu macam gitu. Okey, dapat tak setakat ni? Follow up. Lepas tu bila dia dah save dah apa semua dah, senanglah kita nak apa? Senanglah kita nak buat broadcast ke, ada produk baru, ada sales, time gaji, kita buat broadcast. So, bertambah kita punya list broadcast tu. Tak adalah broadcast kita, list broadcast kita ada 10 orang. 10 orang tu je sampai bila-bila. Tak bolehlah, kena bertambah. Mesti bertambah, kena kekalkan orang lama dan ada pertambahan orang baru. Nampak dan jelas. Alright, okay. So, untuk follow up dan closing, Kak dah cover. Kayak sambung sikit lagi, dah pukul 11.30 sebenarnya ni. Wah, dah sejam tak perasan. Sorry, lama terlebih masa lah pula. Admin pun tak remind I. Hari ni kan host tak ada, jadinya suka-suka hati je dekat sejam dah ni. Okey Kak, laju-laju cepat sikit ya. Sebab lepas ni sambung kepada Puan Hamidah Hamid. Okey, Puan Hamidah Hamid. Okey, so Kak sambung sikit lagi teknik upsell dan juga close sale. Okey, so contoh ni Kak bagi contoh sikit. Untuk upsell ni, contohlah customer nak beli lipstick. Janganlah kita jual lipstick sebatang je. Kan? Janganlah jual sebatang je. Sebatang mau berapa? RM24 je. So kita upsell. Tak apa customer nak ke tak nak itu belakang cerita. At least kita dah bagi tahu. Kalau dia mana dah tahu dia nak beli kan. So tak rugi sebenarnya. Okay, so Kak share sikit. Share foto. Sekejap. Screenshot tadi. Ni Kak close lipstick. Dia tanya lipstick, lepas tu close 3 batang. Ni upsell lah. Okay. Ni dia tanya lipstick. Lepas tu kayak bagi ayat tu dia terus nak 3 batang. Ini sebab sekarang promo combo-combo ni kena tunggu promo kan baru ada sekarang ni. So tak apalah kalau kata dia nak lipstick, kalau kata tak ada combo 3 batang, 5 batang, 10 batang macam ni, so you all boleh macam ni kayak offer, nampak tak? Harga asal 30, harga promosi 24, bagi dia nampak tau, bagi dia nampak perbezaan.
kalau beli 3 unit RM69. Lepas tu Kak Ayah bagi free post lagi, bagi free gift lagi, terpulang pada you all lah. Kalau you all ada stok di tangan, tu lagi bagus lah. Macam Kak Ayah ada stok kat tangan, so Kak Ayah bagi, dia dekat je sebenarnya, kat COD je. Lepas tu bagilah free gift apa-apa je, sampai sabun ke apa ke, tak kisahlah. Yang murah-murah sikit kita bagi. So dia terus nak grab 3 unit. So ni upsell lah. So ada dua upsell dengan cross sale untuk kita nak besarkan sale kita. Janganlah customer nak beli lipstick kita jual satu je. So kita cuba dulu kan. Tak cuba kita tak tahu kan. Mungkin customer tengah cari ke. Macam kalau customer tanya lipstick, kita upsellkan dengan hot set, dengan DDMC tu. So ayat dia lebih kurang macam ni kalau hot set tu. Ni. Okey, contoh customer kata nak beli lipstick lah apa-apa semua kan. Okey, kita ada promo ni 71 je sekali dengan ni. Kita bagi tahulah harga sebenar. Mesti bagi tahu harga sebenar berapa, harga lepas promo berapa. Lepas tu nak lagi jimat, daftar jadi ahli. Nak daftar jadi ahli, harga ahli sekian. Kalau pakai lipstick dengan BDMC ni dah komplit, tak payah pakai benda lain dah. Cantik. Tengok macam kita bagilah gambar macam nak pakai ni. Kita bagi video. Ni cara pakai dia. Kita bagi tahu lah warna apa-apa semua. Tak apalah, kita just bagi tahu. Itu cara upsell. Upsell ni adalah kita gandakan sales tu dengan niche yang sama. Okey, ni boleh tulis Okey. Niche yang sama. Contoh lipstick. So kita boleh orang kata upsellkan dengan item-item makeup lah. Lipstick kan makeup. Dengan contoh macam Kak bagi tadi adalah dengan DDMC lah. Contoh dengan DDMC ke, ataupun kita ada produk terbaru mascara. Okey, kalau pakai pula ni dengan mascara ni, lagi cantik, mesti cantik. Kak Shima mesti cantik pakai 3 item. Contoh lah kan. Contoh. So kita manusia ni suka dipuji. So kita puji-puji sikit lah customer kita tu. Mesti cantik, mesti berseri-seri, mesti suami makin sayang. Ayat dia mesti kena cair, menggoda-goda sikit. Nak closing tu. So itu upsell lah. Cross sale ni adalah kita upsell, maksudnya kita gandakan upsell kepada produk-produk yang tidak berkaitan dengan produk yang dia nak beli. Contoh dia nak beli lipstick. Lipstick kan set-set makeup. So apa yang tak berkaitan? So mungkin kita boleh cross sell dengan supplement vitamin C. Okey, kalau sis ambil dengan vitamin C sekali ni, mesti lagi cantik luar dan dalam. Lepas tu sambil-sambil tu orang kata boleh meningkatkan antibody. Sekarang ni kan kes banyak lagi dekat luar tu, kita nak keluar apa semua kan, pastikan ambil vitamin C. Cantik di luar di dalam. Jaga kesihatan kita. Kan kulit pun cantik juga, ambil vitamin C. Saya pun ambil juga vitamin C. Anak-anak pun makan vitamin C kan. Alhamdulillah tak ada sesemua dah apa-apa semua. Contoh. Sangat-sangat penting kalau kita sendirian dah guna, senang kita nak bagi testimoni diri sendiri, lebih sampai. Gitu. Okey? So jelas tak setakat ni? Dah 11.30, sejam dah Kak bercakap rupanya. Excited ni nak share dengan korang ni. Especially orang-orang baru. Kak sangat-sangat faham. Sangat-sangat faham orang-orang baru ni mesti macam mana nak jawab customer tanya, customer PM, customer ingat nak free lah. Macam mana So Kak sangat-sangat faham. Okey? So dapat point yang Kak share ni boleh orang kata semoga bermanfaat lah, boleh gunakan untuk diaplikasikan. So ayat-ayat posting dah tahu dah nak posting dekat mana. Okey, so bila dapat PM macam mana nak jawab. So nak jawab dengan cepat macam mana orang kata kita set tadi greeting message. Lepas tu kita set message clipboard tu untuk cepat jawab message tu kan. So sangat-sangat penting sebab kita bukan 24 hours pun dekat tangan. At least ada kita auto reply tu, dia sangat-sangat membantu kita. Kalau kita lambat reply, customer pergi PM orang lain tau, rugi. Sangat-sangat rugi. Siapa yang belum lagi install WhatsApp Business You All, mesti sangat-sangat mesti kena orang kata install tu, sangat rugi. Kan anak-anak makan vitamin C. So semua clear setakat ni 4 topik yang Kak cover hari ni, close sales, follow up, upsales dan cross sales. Okay, so Kak rasa itu sajalah Kak punya sharing hari ni. Semoga bermanfaat.
dan dapat close ramai lagi, dan closing rate tu meningkat selepas dengar ni. So, siapa yang masih lagi tak faham ataupun kayak punya sharing ni laju ke apa ke, boleh dengar balik dekat grup FB Nuraisa Online Training New Member. Ada soalan tak setakat ni? Kayak buka Q&A 5 minit. Ada soalan setakat ni? Nak tanya? Boleh tanya, nak tanya? Sama-sama. Alright, so kalau tak ada soalan, itu saja dari Kak Ayat. Mohon maaf kalau ada tersalah cakap, terkasar bahasa ke apa ke, dan Kak Ayat halalkan